Kerajaan bercadang membina sebuah institut jantung negara dan sekolah autism khas di negeri ini bagi membantu pesakit jantung menerima rawatan dan kanak-kanak autism mendapat pendidikan. Ya, susulan Sabah masih belum mempunyai pusat rawatan jantung dan sekolah khas kanak-kanak autism. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Datuk James Ratib berkata Kabinet Negeri bersetuju mempercepatkan cadangan berkenaan bagi membolehkan pesakit jantung dan kanak-kanak autism mendapat pembelaan sewajarnya. Justru satu kajian akan dilaksana bagi mendapatkan data melibatkan kedua-dua cadangan itu. Kos ini memang mahal sebab dari perbelanjaan yang mahal lah. Mungkin data itu belum kita dapat lihat sebab kita tidak boleh samakan harga sekolah macam di Singapura, di Amerika dengan di negeri kita ini. Dari segi kos itu mungkin ada kita akan pertimbangkanlah. Kajian itu akan melibatkan dan haruslah dipersetujui kerajaan negeri, dipersetujui kerajaan persekutuan, siapa yang mengendalikan, dan kajian itu saya akan arahkan Datuk Isyuti saya untuk buat perkara secepat mungkin kerjasama dengan pihak Jabatan Kesihatan Negeri Sabah. Beliau ditemui media selepas merasmikan Jerayawara Bengkel Keibubapaan Pengendalian Kanak-kanak Berkeperluan Khas Peringkat Negeri Sabah di Kota Kinabalu. Terdahulu ketika berucap, Datuk James memberitahu hal ehwal kanak-kanak berkeperluan khas menjadi keutamaan Kementerian Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat KPMKR dan Kementerian Kesihatan KKM. Jelasnya, selain aspek pendidikan, turut ditawarkan perkhidmatan pencegahan, pengesanan awal ketidakupayaan, rawatan dan rehabilitasi. Program sama akan diadakan di Sandakan pada 11 Mac, Tawau 18 Mac dan Keningau 13 Mei depan. Kerajaan negeri komited menyokong peranan badan bukan kerajaan NGO membantu golongan mualaf di Sabah. Ini seperti yang dilaksana Pertubuhan Kebajikan Saudara Kita, Sahabat, yang telah melaksana pelbagai program menjurus membantu golongan tersebut. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata, Sahabat yang diwujudkan sejak 21 tahun lalu bukan sahaja melaksanakan tanggungjawab bermanfaat kepada golongan mualaf, malah berjaya membimbing golongan berkenaan untuk mendalami ilmu Islam. Beliau berucap dalam majlis apresiasi Pertubuhan Kebajikan Saudara Kita Sahabat di Kota Kinabalu. Teks ucapan beliau disampaikan Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Haji Ruslan Muharram. Sementara itu, Datuk Haji Ruslan yang juga Menteri menjaga hal ehwal agama Islam di negeri ini ketika ditemui media berkata, Sahabat perlu memiliki sebuah kompleks sendiri bagi menggantikan dua buah teratak fitrah yang disewa dengan kos tinggi selain menjamin pembelaan golongan mualaf. Ini sudah tentu kalau kita ada satu bangunan khas untuk mereka ini dan lengkap dengan fasiliti, lengkap dengan latihan dan asrama itu sendiri, saya nampak lebih memantapkan pengurusan ataupun pembimbingan kepada saudara-saudara baru dengan slogan Sabah Maju Jaya. Dan itulah harapan kami kalau rumah ini ditukar kepada kompleks, jadi pusat zakat tidak payah lagi memberikan sewa tiap bulan. Jadi kesian juga dengan pusat zakat Sabah memperuntukkan duit yang banyak. Akhirnya rumah itu bukan juga milik kami atas nama pertubuhan saja, tapi disewa dengan milik orang lain. Sahabat juga memerlukan sumbangan dana bagi menggerakkan aktiviti yang dilaksana susulan geran tahunan disalurkan Pusat Zakat Sabah bernilai RM100,000 serta daripada Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Jahins bernilai RM30,000 tidak mencukupi untuk membiayai gaji tenaga pengajar, sewaan teratak fitrah selain menggerakkan aktiviti jelajah menjejaki golongan mualaf ke seluruh negeri. Belanjawan 2023 baru-baru ini menyaksikan pengumuman peruntukan tambahan RM20 bilion sebagai komitmen kerajaan menyegerakan pembinaan lebih 1,000 kilometer projek lebuh raya Pen Borneo Sabah dan Sarawak Sabah Link Road SSLR. Ikuti laporan Serina Olivia Chong berhubung belanjawan 2023 dalam projek lebuh raya berkenaan di Sabah. Lebuh Raya Pen Borneo di Sabah yang dilancarkan pada tahun 2016 menyaksikan dua pakej untuk fasa 1 telah siap sepenuhnya, manakala 2 dijangka siap hujung tahun ini. Sementara 14 pakej dijadual siap hujung tahun depan.
Menteri Kerja Raya Sabah, Datuk Insinyur Syahelmi Yahya, ketika berkongsi perkembangan projek ini, menyambut baik pertambahan peruntukan dalam Belanjawan 2023 itu yang dapat memastikan lebuh raya Pen Borneo di Sabah disiapkan dengan segera. Kita percaya ia akan dapat direalisasikan. Daripada fasa 1 ni ada 35 package, ada 20 package lagi yang akan menanti pelaksanaannya. Saya difahamkan satu package hanya sedang menanti lantikan kontraktor, sudah lantikan kontraktor, manakala 19 package lagi inilah menanti dana untuk dilaksanakan. Datuk Syahelmi memberitahu anggaran bagi 20 pakej berkenaan memerlukan peruntukan lebih 15 bilion ringgit. Jadi dengan adanya pengumuman peruntukan sebanyak 20 bilion untuk lebuh raya Pen Borneo Sabah dan Sarawak tersebut, kita berasa gembira dan berharap ianya akan dapat dilaksanakan dalam masa terdekat. Sebelum ini pelaksanaan Pen Borneo ini berdasarkan apa yang dipanggil perbelanjaan 1 bilion satu tahun daripada development expenditure. So kalau 1 bilion satu tahun untuk kos Pen Borneo yang secara total untuk fasa 1 ini melebihi 20 bilion, kita kena tunggu 20 tahun. Tetapi dengan adanya peruntukan 20 bilion ataupun dana 20 bilion yang dibentangkan baru-baru ini, maka ianya begitu possible dapat dilaksanakan secara serentak baki-baki yang belum dilaksanakan. Harapan kini diletakkan pada kelulusan Belanjawan 2023 agar proses pelaksanaan lebuh raya Pen Borneo dan SSLR ini dapat diselesaikan dengan segera. Segala inisiatif strategik yang dirancang dan akan direalisasikan dalam Belanjawan 2023 sudah pasti memerlukan keampuhan dan kegigihan para pemimpin kita dalam menterjemahkan kemakmuran yang dijanjikan dalam kerajaan perpaduan. Bukan semata-mata mengubah lanskap jaringan pengangkutan di Sabah dan Sarawak, sebaliknya, projek lebuh raya berimpak tinggi ini pencetus perubahan sosioekonomi buat kedua-dua negeri ini termasuk di luar bandar. Laporan Serina Luvia Chong, RTM. Pengarang prolifik Sukor Husin yang lebih dikenali sebagai Hashuda Abadi terpilih sebagai penerima Anugerah Sastrawan Negeri Sabah ketiga. Anugerah disampaikan yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Dr. Johar Mahiruddin sempena Majlis Malam Anugerah Pena Kinabalu yang berlangsung di Ibu Negeri. Hashuda juga adalah penerima Hadiah Sastra Sabah HSS Tahun Penilaian 2020-2021. Kategori Puisi Eceran menerusi karyanya berjudul Pusaka yang diterbitkan dalam Antologi Puisi Suara dari Satu Musim Jom Sastra Ogos 2020. Sehingga kini beliau telah menghasilkan 50 cerpen, 1,454 puisi, 300 esei sastra dan 15 skrip drama. Rata-ratanya berkisar kemanusiaan, dakwah, politik dan alam sekitar. Antara anugerah yang disampaikan dalam majlis ini, Anugerah Buku Terbaik Ketua Menteri Sabah 2020-2021, Hadiah Sastra Sabah 2020-2021 dan Anugerah Sastra Negeri Sabah. Terdahulu berucap dalam majlis ini, Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka Dr. Hazami Jahari berkata, pelbagai usaha dilakukan bagi menghargai setiap kejayaan para penulis tempatan sebagai dorongan kepada mereka untuk terus menghasilkan lebih banyak karya kesusastraan bermutu. Sehubungan itu, beliau berharap para penulis akan terus menghasilkan karya yang bermoral seiring dengan hasrat kerajaan untuk membentuk Malaysia Madani. Paparan tadi mengakhiri bahan dari Sabah untuk kali ini. Untuk perkembangan lain dalam negeri, kembali bersama dengan Nurul di Angkasa Puri. Nurul, silakan.